Kini kembali kepada episod je. Tapi hari aku bukan keseorangan lah. Aku sebenarnya seorang kan. Lepas tu aku ada kawan-kawan primary school aku, orang cakap kelepek jinggo. Tapi kali ni aku dengan kawan-kawan lain aku lah. So tapi sebelum aku start, okay, macam biasa, shout out to my sponsor in Malaysia. Kita ada Istiqomah Terror. Okay, setiap minggu korang kena check out dia on Instagram, babe. Kalau korang tak check out masa ni, korang tinggal bawah gua. Legit. Korang, diorang tak boring, babe. Legit. Korang should check out dia on Shopee dengan Instagram. Pasal barang sudah hot mah. You should check out both their Instagram @Istiqomah Terror and their Shopee for all their merchandise. And of course, kalau korang belum follow kita di Instagram, sila follow Instagram je kan. Pasal kita akan update lah setiap minggu. And you guys will be kept up to date lah, and posted for every single episode dengan segmen yang akan keluar untuk minggu itu. And without further ado, kita macam biasa, let's get it on lah, Syul. Hey yo, macam okay, dah lama tak dengar dengan korang. Aku tahulah pasal hari tu National Day kan. So kali ni aku dijemput dari kawan-kawan aku kat sini. Okay, korang nak intro dia sendiri. Please cakap nama. Okay, nama aku Muhammad Zulfadli. Okay, nama aku Mus. And okay, tapi para pendengar tak tahulah korang ni siapa. So bila kita jumpa? Kita jumpa at the age of 13. When I was 13 lah actually. When I was 13. So Yes. bila masa apa tu? Sekolah? Secondary school. So dalam Melayu apa? Sekolah menengah. Cik, kau pandai Melayu Biasa Mus, primary school apa Mus? Jiwa bro, the one and only. Bodoh tak, maksud aku primary school in English. Oh, primary school. yes. Primary school English apa? Sekolah rendah. Oh, pandai. Okay, so hari kali ni aku nak cubalah invite kawan lain sikit lah. Pasal korang tak tahu lah kalau korang mendak ke tak kan. So dengar kawan-kawan primary school aku, kawan-kawan primary school aku tahu yang korang kirakan the voice lah untuk ye je pasal kelepek jingguso kat dalam. So this time aku nak kawan lain sikit. So sorry, aku suruh sedawa banyak gila. Yes. Bidik. Sebab kau baru minum air Monster tadi. Mana dia? Ni? Yes. Ni air Monster dia aku minum. Sponsored bukan. Tak ada sponsor. Okay. Okay. So sebelum aku masuk kepada topik kan, aku sebenarnya go by asking apa khabar kepada all my guests kan. Korang apa khabar? Alhamdulillah. Hari korang buat apa? Nanti aku macam biasa kat rumah. Tengok YouTube. Porn kita. Tengok YouTube, main game, macam tu je. Kau mendak ke? Yes, that's my life. Kau tak macam sekarang on Netflix aku dah tengok banyak sangat cerita Azul. Bidik. Betul. Bidik. Okay, macam apa? Rurouni Kenshin kau dah tengok? Oh, itu yang hari tu kau suggest. Tapi kau tak tengok kan? Awak. Sorry. Pasal anime aku tak tengok banyak. Dia bukan anime. Berapa kali aku nak cakap engkau? Sorry. It's a movie then. Oh. It's a Japanese movie. Oh, okay. Pasal aku kalau dengar soal Japan ni semua macam anime aku rasa. Nasib anime bukan Hen apa? Hen Hao. Okay, Mus, ni hari kau. Okay, Mus, ni hari kau buat apa Mus kat rumah? Hari aku tak buat apa-apa kat rumah. Kau buat dek dekat rumah? Tak buat ada bro. Habis? Aku pergi hantar nasi berani pergi rumah nenek. Nasi berani. Mak masak banyak. Mak kau masak apa? Nasi Baru berani. sorry. cakap. Aku STM lagi sangat. Sorry, Mus. Sorry. Okay. So, okay. Aku nak bagi a bit backstory lah. Pasal para pendengar pun selalu dengar primary school aku kan. So, secondary school kan. So, kita jumpa time-time secondary school, betul tak? Yes. Kan? Sekolah menengah lah diorang cakap kan. So, apa korangnya best memories of secondary school? Mus dulu Mus dulu. Fikir sikit, Mus. Kena yang aku masih ingat sampai sekarang. Okay. Apa? On a Friday afternoon. Okay. Kan sepatutnya kita budak-budak lelaki Melayu kena pergi solat Jumaat. Instead kita main bola. Oh, okay. Jago siapa ya? Roslina Asal? Aku rasa lah. Dia kirakan dia masuk pagar, dia pekik kat kita. Dia masuk pagar? Asal tak masuk tahu? gate field. Kat mana? Kat sekolah. Asal aku tak ingat? Sebab maybe kau yang salah satu orang yang pergi solat kot. Ada chance. Ya, ada chance. chance. Kena cover lah Macam awalnya aku ingat time-time secondary school, sepatutnya kita pergi solat, ada yang pergi swimming. Itu after solat. Tak. Yes. Jangan nak awal siap. Serius ada after solat kan? Betul tak? Betul. Okay. Ada before lah. Ada before, ada time solat pun ada Ada during. During pun ada. Kita khutbah dekat ni baru swimming pool. Sauna ada. Okay, Zul, apa kau punya best memories of secondary school time-time Best kita? memory Untuk aku 4 tahun dengan kau is the best memory. Alamak, sweet yang kau. Kau jangan nak merepek lah, please.
Untuk aku Untuk aku Ah. macam entah macam banyak benda lah Banyak actually. kau banyak kan. Tapi satu benda yang aku boleh ingat kat kepala aku sekarang Hmm. is benda yang gekek lah. Apa? Yang kau lock toilet dekat sports school. Okay, ceritakan sikit. Tak. Maybe orang yang buat tu nak ceritakan. Maybe Okay, so time sec 3 Sec 3 Sec 2. Sec 2 swimming. Okay. Sec tu. So time sec 2 tu kita ada swimming lesson. So aku adalah benda-benda. Aku budak mischievous that day. Just for that day aku mischievous So aku macam those panjat-panjat door to door. So aku lock kan. So aku dah buat 2 attempt tau. By the way, kau tahu tak? Okay, so aku buat 2 attempt. So first attempt success. Aku lock one end to the other end. So, okay, kirakan busted lah. Aku tahu aku busted lah. Sorry lah So the second attempt kan, adalah ni hamlau kan. Aku sudah tolong tau. Ada ni hamlau. Aku sudah tolong. Aku cakap okay, kau keep out and look out untuk aku hamlau ni kan. Hamlau ni tapi aku ni mus ni kan. Aku cakap keep on look out. Aku baru masuk second door, member dah gerak Jack. Aku tak nak bersubahat Dan. Kau ni, tapi masalahnya kau cakap ya boleh. Yalah, depan kau. Kima Karate steps kau. ya. Kima steps yang kau apa. Okay, so lepas tu kena tangkap kan. Cikgu aku Mr. Chua cakap apa kat Ambas? Apa cakap aku lupa. Dalam bas Dan, kita Dalam- jalan kaki je. Hah? dalam Tak. kelas. Oh dalam kelas dia cakap, who did it? Stand up. I know who did it. Ya. Habis aku diam. Apa tak aku takut tapi Indian aku akan tangkap juga Tapi masalahnya Dia ona. Ya. aku tak nak. Dia cakap Daniel, apa aku berdiri? Yelah, dia bagi trick question. Jadi Oh. kau rasa guilty, jadi kau ona. Cibai. Betul juga. Okay, so itu a bit of backstory lah untuk aku dan kawan-kawan secondary school aku kat sini. And of course kita lepas ni kita jump in kepada topik Inari. Topik Inari adalah cerita-cerita hantu. Lain-lain. Itu cerita hantu Dan. Okay, so cerita hantu ni dia ada macam-macam tau. So aku invite kawan-kawan aku kat sini pasal aku punya story para pendengar dah dengar banyak kali lah. Tapi bukan repeated. Aku dah bilang dia orang banyak story. So aku pun nak para pendengar macam know your experience of hantu lah. Kan? Maybe korang boleh ceritakan, sharekan sikit one of your ghost stories first. Zul, you first. I think untuk set the mood, I think Dan lah kisahkan something dulu lah. Alamak, Come on. Okay. Ringkas. Ringkas. Tak ada ringkas lah. Nak full on lah Mus. Full on. Kasih. Okay, so hari tu aku tengah baring kat luar pukul 3. Tapi ni this was last 2 months aku lupa. So aku dah baring kat luar rumah pukul 3 pagi lah. Pasal aku tengah video call mati aku. Lepas tu aku baring, aku pakai phone kan. So aku baring gini. So out of nowhere kan, aku nampak adik aku Ryan keluar pintu tau. Tapi masalahnya kan, aku tak nampak kepala. The only thing aku nampak is like tangan garis kepada this macam line-line langsir kirakan lah. So aku macam okay. So aku pakai oi. Pasal aku tengok jam pukul 3. So aku macam asal Ryan keluar pintu. Adik aku by the way Ryan kan, dia baru primary 4 Saya baru primary 4. Okay, sorry. Jap. Ni rumah lama kau ke rumah Tak, sekarang? rumah ni. Oh. Yeah. So aku dah nampak dia gitu. Aku pakai oi. So adik aku lihat tu lah Luffy. Dia keluar. Dia cakap asal kau oi? So aku cakap Ryan masuk bilik. Dia cakap tak. So aku macam okay. Lepas tu bangun. Aku tanya Ryan, do you wake up at 3 o'clock? Dia cakap no. Dia tidur all the way. Pasal aku tahu aku masuk bilik. Lepas tu aku tengok bilik mak aku. Dia cakap Ryan tengah tidur. Aku macam okay. Yeah. So that's one of my most recent experience lah. Yeah. Any of you guys want to share? Maybe you guys want to share? Untuk aku kan, tadi kisah kau nasib yang Lutfi cakap oi tu kan. Dia Hmm. tak oi. Ooh. Ya. Bodoh. Okay Maybe lah. you can share. Maybe aku akan share sikit. So masa aku umur 18, aku ada join this masjid punya event. Diorang panggil pesantren kilat lah, Okay. dekat masjid Pentempatan Wak Hassan sana. So basically aku was one of the programmers. Dia ada programmers, Fesi, dengan 2 is perempuan dengan lelaki yang pergi camp lah. Diorang panggil apa aku lupa lah dia punya term. So basically yang perempuan tu dengan lelaki yang join the camp, the campers lah basically, akan tidur dekat satu
kemah macam Tent pasar lah. malam lah. Macam Oh, pasar okay. malam kemah kat luar. Oh. So lelaki satu side, perempuan satu side. Oh, so it's a very big kemah. Yeah, it's very big Okay. kemah, you know. Okay. Masa tu aku masih ingat malam Jumaat. Hmm. So after kita dah debrief dengan programmers atau Fesi lelaki dengan perempuan, so kita decided to sit around dengan Fesi dengan programmers lelaki lah, yang satu bulatan. Kalau korang pernah pergi masjid pentempatan, dia ada a carpet area dengan tile area tau. Tapi dia dalam satu masjid juga. So masa tu kita tengah duduk bulatan in dia punya tile area tau. So kita pun decided to cerita hantu lah. So after dia macam bulatan lah, kita kisah-kisah semua. So as the bulatan atau story tu goes by, dia punya mood dia kan, dia punya atmosphere dia lain. dah rasa macam uish, macam seram lah. Maybe because of the story. Okay. Yeah. So after that, kalau korang tahu, itu hari malam Jumaat, and masa tu pun around 12 ke 11 plus, and dia punya Atmosphere. atmosphere. Okay. Masa tu macam kan tepi-tepi kan hutan kan, so dia macam gelap ah. Walaupun ada lampu masjid kat dalam masjid tu, ada lampu, tapi dia punya atmosphere pun tetap gelap. So after that, after kita tengah cerita-cerita hantu pasal sekolah ni. Tempat ni memang surrounded dia gelap lah. Yes, of course. Oh, okay. Habis? So masa kita tengah cerita, atau after that cerita, aku tak ingat sangat, budak kat tepi aku ni, aku mesti ingat nama dia, tapi aku takkan sebut nama dia sebab dia sekarang dah famous sekarang. Okay. So kat tepi aku ni, member aku dengar macam sambil-sambil tengah dengar, aku rasa tengah dengar cerita, dia dengar macam kat telinga dia. Oh my god. Telinga kanan dia, because dia kat aku punya left kan. So dia macam tengok aku lah, macam dia macam keliru lah. Dia ingat aku lah, kira kan macam tengah prank ke apa lah. Lepas tu dia tengok aku tengok dia, tapi aku tak buat apa lah. Lepas tu kita keep on the story going. Lepas tu si lelaki ni pula macam dengar the second time, dia dengar macam lepas tu dia tengok aku, padahal aku tak dengar apa-apa. So dia macam tanya Zul jangan main lah, macam tu. Aku macam apa sih dia ni kan. So after that, as the story goes, si lelaki ni dia dengar that suara again, macam lepas tu bila dia dengar suara tu, dia terus macam dia bangun. Lepas tu dia macam dah tak betul lah, macam kenapa ni, dan lain macam lain macam lah. Tapi lain macam dia bukan cakap kira kan macam dia literally is betul lah, kira kan dia tak fake lah. So masa tu after dah tu semua, sampai dia terdiri tau. So aku semua macam dah tercuak lah. Dia ni dah kenapa kena takut kan, sikit lah. yeah. So after that, kita dah kira kan dah stop lah cerita tu semua. Kita sebab masa tu pesantren kilat tu, one of the Fesi most of the Fesi dengan programmers is jadi budak-budak madrasah. So diorang tahu nak buat apa semua kan. Okay. So kita decided to tutupkan kisah dia semua. Lepas tu si satu budak ni kasih air. Lepas tu dia baca-baca something. So kita decided to tidur lah dalam kemah tu. So apparently aku so ada 5 orang lah yang tidur dalam kemah tu. Aku masih ingat. So aku was jangan nama-namakan orang Apa? Jangan nama dia all the people. Aku was the most middle. Okay, kau kat tengah. Okay. Yes. So kita 5 ni tidur dekat dengan pintu kemah tu lah. Okay. So aku was the middle, and lelaki yang kena experience tu was aku yang right side. So bila kita tengah cuba nak tidur semua, yang 2 kiri aku semua dia dah tidur lah, dah confirm tidur punya ni. So bila kita tengah cuba nak dengar, tidur, aku dengan 2 orang kat kanan aku, kita dengar macam ada ketuk dekat atas kemah. Macam ketuk? Yes bro. Kemah kan macam, that's why. what the? Kan dia macam Kemah kan camp base. Yeah, Kau ketuk benda tu. Kan. Dia zruk gitu lah. Tak, dia macam literally ketuk. Dia tak ada yang macam garuk-garuk ke macam ada canvas punya material tu. Dia apa macam ketuk pintu ke? Yes. Tapi That's why. kat atas? That's why bro. Aku macam aku masa aku dengar tu, aku dah macam suspect lah. Okay. Okay, ni benda ni jangan tegur, kau jangan buat apa. Tapi yang orang kanan aku tu dia pergi tegur. Apa cakap? Zul, kau dengar tak? Bodoh. Habis aku macam dia. Lepas tu yang kawan aku yang sebelah dia pula tu cakap, dah jangan tegur. Okay. Jap So- Zul. This thing happen around what time? Masa tu dah 12 plus 1 plus lah. Okay. Yeah. Damn son. So after that, kita punya itinerary was kita akan bangun 4 AM untuk solat qiyam semua. So
kan kita ada 5 orang kan, tapi ada extra lelaki yang dekat masjid lah, yang tidur kat masjid. So dorang akan kejut kita untuk qiyam tu. Dorang cakap masa kita nak pergi ke masjid tu, apa-apa dah pergi masjid jangan tengok belakang, sebab dorang nampak ada kak pun kat atas kemah tu. Itu saja. Ya. Habis Habis bila korang patah balik depan tu qiyam, dia hilang ah. itu aku tak ingat sebab aku dah ngantuk gila. Aku pun dah tak rasa sangat takut lah. Aku lebih rasa kepada ngantuk. Kau tak macam nak kau tak ada macam toleh jap ke, nak tengok ke? Aku ada toleh. Aku ada toleh. Tapi bila aku toleh tu aku tak dapat apa-apa lah. Okay. Ya, tu je. Sama seram. the atmosphere kalau korang pernah pergi is like hutan lah kan. Ya. Seram lah. Okay, Ya, tu saja. So aku nak tanya sikit. Korang rasa macam tempat-tempat gini kan, memang tempat tu macam banyak tak makhluk-makhluk ni semua? Setahu aku yang tempat masjid pertempatan tu memang salah satu tempat yang orang buang barang-barang kat sana. Buang barang-barang macam apa? Macam bila orang dah ubatkan barang, dah akan letak dalam botol lah, Cincin apa-apa lah. punya way lah. Orang akan buang dekat pantai kat sana. Okay. So hai, seram juga eh. Seram. So kalau gitu kan, let's say kalau kau cakap gitu kan Zul, so korang rasa macam that place is full and surrounded full of macam all this stuff, betul kan? So the chances of kau kena kacau is super high. Yeah, of course, yeah. Habis kalau aku, let's say for example aku pergi situ nak solat kan, what makes it macam aku tu convince macam aku tak payah takut aku pergi sana solat? Sebab Niat lah kan. Kau pergi sana kan untuk solat kan. Solat pun untuk Allah. Maybe Allah akan jaga kau. Oi, deep. Okay, Musblat share sikit. Kau berstory Mus. Aku okay, aku nak share Mic kau tu dekat sikit Dekat lagi. Terima kasih bos. tak masuk mulut lah. Dekat sikit asma aku sumbat dalam mulut kau. Okay, so Okay, aku ada this story bila back then aku tengah NS. Okay, ni aku ni second year NS lah. Jadi it happened on a Friday. The next day aku kena sign extra. Jadi that Friday night aku kena stay in. Okay. Jadi aku stay in bukan dekat unit aku. Aku stay in dekat Okay, aku stay in dekat aku punya bang lah. Okay, kita in this camp kita ada this building like mainly for NSF untuk stay in. Okay, Jadi I was one of them lah. Okay. Pasal rumah aku jauh, tempat camp aku jauh. Jadi macam payah lah hari-hari nak balik. Kau nak bilang tempat NS kau? Tak payah. Tak payah Tak payah. Alright. Okay, habis? On that night legit semua dah balik pasal Friday apa. Ya. So kau Jadi seorang? aku seorang. Kambang tu kau seorang je? Dalam bang aku seorang. Okay. Okay, bang aku is a 8-man bang lah. Dia bukan double bed lah. Dia Just single bed. ah. Oh, so macam dalam movie army tu lah. Somehow like that lah. Okay. Okay, jadi aku punya bang kan, bila kau masuk sebelah kanan, kalau kau belok ada 2 katil. Sebelah kiri ada 6 katil. Okay. Okay, jadi aku ambil katil sebelah kanan lah. Jadi 2 katil aku boleh buat macam queen size bed kan. So kau combine lah. Aku combine. Habis? Okay, that night macam around 10 plus lah. Jadi aku malam tu aku nak pergi berak lah, buang air besar. Jadi bila aku keluar, aku bawa lah rokok, handphone, sabun. Sabun untuk ni lah, bersihkan. Yeah. Okay. Bukan main sabun Bukan bro. Kau sebelum malam kau main sabun. Tu malam tu aku seorang sih. Okay. Nak main sabun lah toilet berapa kalau ada Tak katil. Mus, sekarang masalahnya kau cakap kalau kau seorang kau tak main sabun. Kalau ada orang kau main sabun lah ni. You never know. I don't want to talk about that lah. Okay, habis. Okay. Pasal toilet aku besar for ni lah. Satu orang. For the building macam tak ramai orang stay in. Jadi toilet dia besar. Jadi tingkat 2 toilet dia bersih. Aku tinggal dekat tingkat 2. Okay. Jadi from my bilik nak pergi toilet tu like takes time lah. Like 1 minute walk. Okay. Jadi bila aku dah sampai toilet tu is a sensor lah. So macam kau masuk baru lampu. Yes. Okay. Jadi macam after like 15 or 20 minutes nanti lampu dia tutup sendiri. Jadi aku pergi toilet paling hujung, cubicle paling hujung. Pasal sana ada pipe lah. Tapi tak ada macam tempat duduk. Kau kena Toilet squat bowl. lah. Kena squat lah. Tapi dia macam ada tangga gitu kan. Jadi aku just duduk je lah. Kau berak macam mana? Tak ada. Sekarang tempat kau duduk, kan step tu jauh dari tempat mana kau nak buang air Tak, besar. kau faham tak? Dia macam kau masuk cubicle kan. Jadi dia macam ada tangga and then dia ni tempat menyangkung. Ya. So kau duduk situ time kau berak ke sebelum kau berak? Time aku berak lah bro. So tapi duduk let's say for example aku tunjuk kau Mus Sila. So kalau kau duduk gini, let's say ni tangga dia. Ni tangga dia.
Ni tangga dia Mus. Okay. Tempat lubang kat sini. Yes. So kau duduk gitu lah untuk berak. So gila aku nak menyangkung. Aku lutut dah tak kuat. Okay. Continue baby. Maybe ni benefit seorang tinggi Ada Chan. Ada Chan. Okay, continue Kau baby. tinggi apa Dan? Okay lah. Okay baby. Jadi aku isap rokok sebatang. Sambil-sambil tu aku main ML lah. Okay, sempat. Wow. Sempat. Sambil lah. What a skill. Okay, baby. Okay, jadi aku punya toilet lah, dia punya ventilation dia is just macam one open window lah. Jadi dia tak ada grill, just open. Okay, jadi macam okay lah, ada angin kan kat dalam toilet sambil berak kan. Then macam bila aku tengah main ML, tengah isap rokok, tiba-tiba lampu tutup. Okay. Kan sensor. Ya. Jadi aku buat bodoh lah. Kau tak limpah benda ke? Nak on lampu balik ke? Nak limpah. Mana kau tak limpah tai kau ke? Aku dah tengah shock dah. Oh. Yeah. Okay, habis. Okay, then lampu kan dah tutup. Okay. Jadi macam after a few minutes later, Mhm. macam pintu lat dua aku, pintu dia tiba-tiba tutup sendiri. Angin kot. Aku ingatkan angin, tapi bukan bro. Pasal Habis? angin dia tak kuat, like I said. Kau tak rasa angin langsung ah? Aku rasa lah angin. Bukan rasa angin lah, aku tak rasa panas. So sejuk lah. Faham. Tapi dia tak as in kau rasa tak panas tu, tapi tak ada nak sebabnya ada pintu tu tertutup lah. Okay. Jadi pintu lat dua aku tutup, 2 ke 3 around there. Dia tutup ke Pop. Dia Tu kaki dia. satu kali jalan. Cepat. dia Bodoh. Okay, sorry. Go on. Aku saja kau just zip lah dengar aku cerita. Okay, continue. Go on. Okay, lepas tu macam aku think nothing of it lah. Jadi aku buat bodoh. Okay. Jadi it happen again. Dia main lagi pintu. Pintu yang sama ke kau rasa? Aku rasa it's the same pintu lah. Okay. Jadi aku pun macam col. Jadi aku cepat-cepat lah habiskan rokok aku. Lepas tu aku punya rank aku terpaksa tutup. Kenapa? Terpaksa ni lah, Kau nak abandon. kau nak rank? Aku punya Oh, rank main lah. game rank kat ML. Okay. Habis? Okay, then aku macam keluar. Then aku bodoh, aku pergi tanya who's there. Padahal terang-terang tak ada orang. Kalau Bodoh. orang masuk, kau lampu buka balik apa. Gila babi kau. Jadi aku macam dah habis kan. Time aku tengah bersihkan diri, aku cakap who's there lah. Okay. Obviously tak ada orang jawab. Kau gila babi kau. Okay. Ya, aku dah cepat-cepat pakai seluar, keluar. Aku tak lari lah. Aku just Kau jalan sekadar macam lah. Aku sekadar lah. Late lah lidah. Dah dadal. Okay, habis? Okay, jadi Tapi aku bila kau jalan kau tak tengok lah macam ada Kau tengok bawah ke apa? tak lah. Aku macam biasa je lah. Buat dia lah. Buat dia je. Okay. Jadi aku jalan balik pergi bang aku. Hmm. Jadi aku dah masuk bang. Aku think nothing of it lah. Aku tak nak fikir apa-apa pasal aku punya niat berak je apa. Okay. Takkan aku berak pun dia nak kacau kan. Yeah, Mana tahu? maybe. Mana tahu? Dia nak tengok kau berak ke? Aku tak tahu lah. But macam aku punya whole building macam tak gelap lah. Dia ada lampu koridor. Jadi Okay. macam tak seram sangat lah. Jadi aku masuk bilik. Aku continue lah, sambung lah. Aku punya match. So aku isap rokok lagi. Yeah, pasal okay, aku dah bilang aku dah cakap yang that building macam mainly for NSF. Jadi tak ada officer akan turun Okay. kacau. Okay. Jadi tu pasal aku free lah isap rokok. Okay. Faham? Jadi aku tengah isap rokok dalam bang. At that point of time aku dah tengah ngantuk. Bila aku ngantuk tu macam nanti mata kau tutup, nanti Dah macam sayu the same lah. time sayu lah. Sayu ke sayu? Sayu. Sayu. Okay. Sayu orang boleh. Tak nak. Tak ada beza, sama kot. Okay, habis? Okay, bila mata aku tengah sayu tu kan. Macam benda ni terjadi laju lah. Like very fast game. It's a blink of an eye. Aku nampak pocong pasal aku Hmm. punya bang kan. Aku punya bang macam Aha. tepat aku isap rokok tu macam sebelah tingkap. Jadi depan tingkap tu aku letak meja kerusi. Jadi Okay. bila aku isap rokok aku pandang kat Tingkap luar tu. lah. Okay. Kat luar tu is hutan. Kau tingkat berapa Tingkat 2. Okay. Okay. Jadi bila aku tengah sayu tu in a blink of an eye aku nampak pocong lah tengah diri kat sebelah pokok ni. Tapi pokok tu pun ada buah-buah. Aku tak tahu buah apa. Buat apa? Dia macam Kau nak next week cakap tak keluar grade tengok tak boleh cakap grade. Cherry ke? Aku tak tahu lah, tak sure. Okay. Okay, bila aku dah nampak tu, aku terus macam awake lah.
Terus kau awake? Awake. Damn. Tapi kau rasa bulu rumah kau diri tak? Masih chill berdiri lah? Of course. Dah nampak takkan tak berdiri kan. Stand at attention. Clear kau nampak? Clear as a day bro. Okay. Jadi aku lepas dah nampak tu kan. Aku terus so that time aku dah dengan singlet dengan boxer aku. Aku wow, macam dekat kau tepi pantai kau. Tepi pantai gitu kan. Okay, apa? Okay, lepas tu aku dah nampak. Aku terus angkat kaki, ambil rokok aku, phone aku. Aku pakas keluar, aku ambil bag, sumbat aku punya boot, uniform. Terus aku pergi jalan pergi unit aku. Okay. Okay, tu aku lupa nak lock pintu kan. Pasal who give a fuck lah. Pasal tak ada orang lalu. Okay. Okay, jadi aku dah turun tu. Aku nak jalan pergi unit aku. It takes like more than 10 minutes lah to reach there. Oh, it takes a while lah to jalan. Okay. Jadi macam nak pergi unit aku, macam kau kena lalu this how to say road lah. Jadi road dia sebelah kiri dia is padang. Okay. Dan sebelah kanan is hutan, which is direct aku punya apa ni? Yang kau ni unit lah. apa aku punya koridor. Bilik. Okay. Direct sana lah. Jadi macam while I was walking kan, aku cucuk lah earpiece. Tak nak rasa seram. Takut lah. Dah cuk lah. Dah nampak takkan tak cuk. Dengan bag aku berat-berat tengah jalan. Takut tak lari ke? Aku tak nak berat. lah. Okay. Okay, apa? Okay, then first thing first aku dengar bunyi itik. Itik yang okay, faham. Tapi masalahnya kan, diorang cakap kalau itik is Pontianak apa. Asal aku nampak pocong kan. Ajak member lah bro. Tu lah yang aku risau lah. Ajak member. Jadi while I was walking kan, dahan daripada pokok atas jatuh. Ui. Dahan apa? Okay. Dahan branch. Oh, branch. Okay. Jadi benda tu jatuh tapi miss aku lah, like macam a few second. Sini. Nasib bro. Macam kat belakang aku lah dia jatuh. Okay. Jadi macam nasib lah kalau macam aku was 1 second late kena sayonara lah, habis lah. Okay. Jadi benda tu dah jatuh. Aku lari pun 2 minit. Benda tu dah jatuh aku macam kau lari. Okay. Dah kacau aku tak cukup, dia nak bunuh aku lagi. Betul lah. Tak kurang ajar ke? I was just living my day. Seram kat apa cerita dia? Kena kita babi. Sebab branch kan. Branch. Branch tu jatuh dekat engkau. Dia bukan branch kecil-kecilnya tau. Dia yang kurang ajar, yang besar punya. Seram tu. Oi. Tu kira kan benda tu kat atas pokok lah atas yes. kau, belakang kau. Dia lompat-lompat Aku tak tahu lah dekat mana. Okay. Jadi tapi dia punya tempat tu pun agak gelap lah. Dia punya lampu tak banyak street light dia semua tak banyak. Oh, faham. Oh, jadi nak call member tak ada dalam camp. Kau seorang? Aku seorang. Kat unit kau ada orang tak? Ada 2 budak. Oh, okay. Tapi SAS pun diorang tengah tidur lah. Oh, okay. Pada kau sampai diorang tidur lah? Diorang tengah tidur. Alright. Aku dah sampai dah tengah peluh kan. Aku tengok diorang tengah sedap dia tidur. Apa? Aku baru nampak hantu. Oh, okay. So berlaku macam dengar orang dengar macam orang cakap pasal hantu ni semua kan. So bila diorang cakap ni semua kan, nanti bila diorang nak exactly nampak kan, diorang cakap nanti macam dia ada demam lah, nanti lemah badan lah. Kau tak rasa gitu Mus bila kau nampak? Tak. So kau kuat semangat lah basically. Aku tak nak cakap aku kuat semangat. Okay. So tapi macam kau Azu, kau experience macam itu. So kadang-kadang bila aku macam jalan ke balik rumah, let's say for example, kan korang tinggal on the other side of Woodland kan, aku tinggal kat Marsiling. So kalau aku dah balik ke kaki rumah, kadang-kadang macam aku rasa kat belakang aku macam ada benda ikut aku. So macam it fears me to the point macam aku nak blur semua nanti naik. Korang pernah rasa gitu? Pernah. Aku pernah buang sampah malam-malam. Aku di rumah ada koridor. Aku live pun at the very end of the corridor. So aku akan rasa macam bulu rumah aku macam berdiri. Lepas aku rasa macam siapa sih kat belakang kan. Aku tengok kan. Aku pecut bro. Dah lempar pecut. Ya. Okay. So macam bila kau rasa gini macam man, do you think macam there is something or is it kita paranoid? Both. A bit of both. Okay, then kalau let's say for example aku bilang kau Amos, tadi aku buang sampah Amos, tapi aku rasa macam ada benda kat belakang aku lah. Tiba-tiba aku totong sampah aku mana? Kat belakang sini je kan. So kau rasa aku macam dia ni paranoid ke ada benda ni? Biasanya aku buang sampah aku 4 pagi lah. Dah buang tabiat aku basically lah. Honestly aku tak tahu lah. Pasal I'm not in your shoes what. Aku tanya engkau. Kau tanya aku. Bodoh. Aku tanya engkau. Mana aku tahu kau rasa apa? Ya Allah. Kau faham tak? Kau tak pernah experience lah? Pernah lah obviously. Okay. Aku rasa ada kot masa tu.
Ya. Okay. Tu je. Okay. Relax. Sorry. Banyak kahak. Minum, Okay. minum. Minum apa? Weh, tebu. Monster aku dah ambil. Aku tak nak air tebu. Tebu tak sedap. Minum lagi. Sedap. Okay. Tebu tak sedap. Okay. Aku sambung ya. Okay, so let's say bab hantu-hantu ni semua kan. Okay, so kalau para pendengar tak tahu kan, yang paling religious dalam grup-grup secondary school aku ni adalah Zulfali Hamdan ni lah. Mana ada. Okay. Okay, so soalnya kalau macam aku atau kita ada macam soalan-soalan religious, kalau dalam bab kawan-kawan kita tanya dia lah kebanyakan. Selalu rujuk kepada Zul lah. Ya ke? Apa yang tak ya ke? Pada tu kita lepak kat terpek tanya kau. Maybe dah some. Okay, so hari tu kita kat terpek. So adalah kita discuss some stuff. So kita kat sini macam nak experience jugalah, macam nak share dengan korang apa kita discuss pas hari tu. Okay, Okay, boleh. so macam let's say for example so Zul, let's say for example Zul kan. So aku tanya kau Zul, diorang cakap kan, the more knowledgeable you are kan, the more iman you have, the more you tend to be kacau. Betul tak? Okay, first of all kan, aku kalau bab ni bukan aku bukan pakar dia, tapi aku based on apa aku dengar atau experience aku boleh jawab So basically kau jangan confuse benda ni jin dengan syaitan lah. Apa difference-nya? Jin is benda yang akan kacau kau dari segi macam takut-takut dengan kau semua. Faham tak? Kira macam so easy to jin, say Pontianak, you know, so pocong-pocong. jin is shapeshifters juga Shapeshifter apa So kira kan Back to the shapeshifter, Future dia boleh bentuk dia boleh tukar-tukar bentuk lah. Yes. Yeah, okay. So kau bilang aku ni Pontianak, pocong semua, toyo semua boleh tukar-tukar bentuk lah. Of course. So mana tu? Okay, aku tak nak cakap. Ini aku terus seorang. Cakap je. Aku tak nak, ini aku terus Dah seorang. ada langsir tu terbuka sikit kan. Aku tak nak. Aku terus. So dengan syaitan ni kira kan macam bisikan-bisikan yang kau akan dengar atau benda-benda yang akan suruh kau buat benda yang jahat lah atau tak betul. Ya. Macam tadi, apa tu cakap apa tadi? Macam benda-benda jahat lah. Curi ke apa-apa, you know. Syaitan, that is kerja syaitan lah kan. Oh, so syaitan is mostly macam benda-benda jahat kau buat. Yeah. Is it? So jin is the one that kacau kau. Yeah. Okay. So yang apa tadi soalan back to your question is, so basically kalau apa yang aku tahu apa yang aku pernah dengar. Okay. So let's say kalau kau punya iman is tinggi, dia punya syaitan tu yang level-level yang akan kacau kau tu is level yang syaitan yang tinggi. Okay. Tu bukan jin, tu dah syaitan dah. Yeah. Okay, so kau cakap ni jin ni jin ni kira kan rank bawah ke apa? Untuk aku, apa yang aku tahu, jin-jin macam Pontianak, Toyol, Pocong semua is those jin yang Low level lah. Low level lah. Low level. Cakap. Ya. Okay. So kira kan macam syaitan. untuk kira kan macam tak ada fight lah. Okay. Tiba Kepala otak kau tak ada fight. tak pasal-pasal dia muncul kan. Kau jangan. Okay. Okay. So okay, for example okay, then kalau kau cakap gitu kan, so okay, say for example kat dalam masjid kan, aku ada dengar je orang cakap kat dalam masjid pun kau boleh nampak ni macam benda. Yeah, of course. Kan. But then the problem is right, aku keliru lah. It's not a problem, it's just macam aku keliru, because it's supposed to be a holy place. What? Betul lah. Why would there be still like this kind of makhluk in there? Bukan makhluk Dan. Apa? Penunggu. Penunggu. Oh, penunggu. Okay. So what's the point of them? Let's say for example kau cakap penunggu Mus So what's the point of them being there? What's the point of them being there? Macam Mike, kau berbual kat mulut bukan pipi. Okay, the point of them being there is macam jaga masjid lah. Macam penunggu masjid usually is jin Islam kan Zul? Ada chance. Ada chance. Okay lah, from what I know lah, dorang selalu semua is jin Islam. Okay. Ni macam standard lah, orang buat jahat semua nanti dorang akan tunjukkan diri dorang. Macam curi tabung masjid lah apa. So dia ada as a penunggu untuk macam avoid this kind of thing happening in the masjid lah. Okay. Jadi macam orang cakap nampak penunggu ni semua macam nampak bentuk lah apa jin kat dalam masjid is usually is the penunggu. Tapi penunggu ni semua ada baik ada jahat lah. Yeah, of course. Yes. So dah kau bilang aku in a holy place, let's say for example in a masjid pun there is ghost. Of course lah. Macam actually mana-mana tempat pun actually benda ni ada actually. Then kau cakap okay, then aku tanya korang pasal aku just macam keliru gila. Then gitu let's say the holy place, the most holy place in the world for us Islam, where is it? Masjid Al-Haram ya. Okay. Masjid Al-Haram. Okay. Do you think there is still stuff in there also? Ada. I think there is of course. Tapi kita antara dia nak tunjukkan diri atau kita tak nampak pun is a issue, as in is a thing kan.
Aku pernah buat research pasal Masjid Al-Jin. Apa tu? Kat mana tu? Masjid Al-Jin ni kat masjid dia dekat Mekah juga. Dari masjid tu kau boleh nampak Masjidil Haram lah. Okay. So basically it's a story about where Nabi Muhammad shares a certain surah. I forgot what's the surah. Maybe surah Al-Jin, I don't know. Okay. Kepada makhluk-makhluk jin ni lah. What does it do? And the punya jin tu listen to it. Dia aku lupa lah. Kisah dia macam satu sahabat ni datang dengan Nabi Muhammad kepada satu tempat ni lah. Masa tu kira kan macam very padang kan. Apa tu? Padang pasir Padang pasir, yeah. So Nabi Muhammad pun cakap I think nama dia Azrat ke siapa. Saya cakap I just say nama dia sahabat lah So sahabat ni pergi jalan dengan Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad pun cakap sahabat ni, kau jangan cross this line yang aku garis kat lantai ni sampai aku datang balik. So bila Nabi Muhammad pergi Nabi Muhammad pun confirm ada some mukjizat kan. So dia pun dakwah dengan jin ni dengan certain ayat. Okay. So terbinanya masjid tu is where that story comes from lah. So masjid tu nama dia Masjid Al-Jin. Oh, so is there the line still there? No, the line is not there of course, but the mosque is there. This is the first I've heard sih. Yeah, actually ni pun interesting kan. aku dengar. Aku pun kena buat research macam tu. Oh, yeah. Okay. So anywhere in the world there is this kind of stuff still. Of course there is. Aku tak tahu pula Nabi Muhammad boleh macam interact with jin. Yang aku tahu Nabi Sulaiman lah. I don't know, maybe that's the wahyu yang disuruhkan kan. Nanti Maybe korang boleh check lah kat. Boleh korang buat kalau kita kau nak lebih facts cari research sendiri please Yeah. Okay then then aku nak tanya. Let's say kita kena sampuk. Okay, let's say in a mosque, right? In a mosque. So kita ada normally in a standard place macam masjid, we have, kalau say tak ada orang, the one yang jaga masjid is ustaz. Noja tu apa? Noja kira kan macam security guard lah. Okay, kita noja, kita ada ustaz. Ustaz apa ni, kira kan malam ke apa ni? Let's say macam pertengahan hari lah. Okay, ada pekerja ustaz semua. Okay, ustaz dia berapa banyak? Nanti aku tanya masjid tertentu banyak dah ada. Aku tak tahu. Okay. So let's say aku tengah-tengah solat, kan? Ya, kalau kita boleh kena sampuk at any point of time. Betul tak? Kan? Let's say aku tengah-tengah solat tu, aku kena sampuk, right? Who is the one that will normally macam ubatkan aku? Okay, is it an ustaz? Solat tu masa berapa? What time? Let's say asar lah. Okay, asal usually mesti ada imam lah kat sana sebab diorang akan tunggu tu maghrib yang isyak punya untuk solat kan. So maybe kat sana pun ada ustaz-ustaz asatizah yang kerja dekat office masjid juga. Yeah. So tengok masa tu yang lebih pakar in this perubatan Islam akan tolong masa tu. Okay. So, yeah. Oh, okay. Pasal ada datang bila aku ni aku tak pernah bilang korang. Actually datang aku nak bilang korang. So bila aku datang madrasah, bila aku sektor 3 adalah aku pergi madrasah ni aku buang Alive aku. Teens Alive. So aku pergi berapa minggu ya. Aku 1 bulan 2 bulan aku pergi. Asal? Tak, Teens Alive dah lama tak dengar sih. Sakit 1 bulan 2 bulan dah. So aku malas. So ada this one point in time, right? Tengah-tengah kelas kan. Ni tengah-tengah kelas kan. Ada ustazah ni masuk bilik kita. Dia cakap ada budak kat atas kena sampuk. Lepas tu dia cakap siapa-siapa yang pernah experience nak pergi tengok boleh pergi tengok. Aku cakap Serius. Okay, aku takkan cakap mana lah, tapi dia daerah sini juga lah. Okay, itu dah obvious lah. Okay. Tak, dia daerah sini ada 2. So daerah sini lah. Okay. So pandai-pandai korang cari lah. Okay. So boleh ke kita buat gitu? Macam sebagai murid kan, kalau diorang cakap kalau kau dah experience boleh pergi tengok. Untuk aku, pendapat aku, I think it's not a professional thing sebab macam mana tu budak-budak nak kepo ke apa? Sebab okay, first of all dia yang ajak siapa nak experience something kan. So aku rasa it's not a professional thing lah, sebab anything can happen actually kalau kau tengok ke apa, kau experience atau kau be in there that room ke apa, kau anything boleh terjadi kat kau juga Yeah. So I think as a siapa Ustazah, I think you shouldn't do that lah actually. Bastards ya. Yeah. Okay. Tapi okay. Sama, let's say kalau yang terasuk tu kan maybe perempuan ke lelaki kan. So mana tahu bila kau tengah kerasuk kan, kan usually madrasah student kan pakai tudung semua. Mana tahu dia punya aurat ternampak ke apa kan. Usually because bila kau tengah rasuk ni, kau maybe terbuka silat ke, terbuka apa langkah kan, sampai kau punya aurat ternampak kan. Okay, betul juga. Okay. Fakta Faktor atau apa? Factor dah. Oh sorry. Melayu aku tak bagus sangat. Sorry.
Okay. So no matter what you do, right? Let's say there's in an holy place, there will always be something. Kan? Of course. Okay. Then aku nak tanya kau Zul pasal Mus ni tak tanya banyak kau Mus. Okay, tak apa. Aku tengah dengar. Okay, kau tengah dengar. Okay. Then kalau rumah. Okay, rumah. Okay, rumah Pasal aku will never. Okay, even though kau that time explain. Okay, aku nak para pendengar dengan jawapan kau. Pasal aku masih tak faham. Okay, let's say rumah kan, there's always a penjaga, right? Penunggu. Not always. Okay, not always. Let's say House, certain houses ada. Okay, what's the point of them being there? Is it macam is just for them to take care of the house, take care of the family or something like that? Kadang-kadang dorang ada bukan sebab dorang nak jaga pun. Kadang-kadang memang sebab before korang masuk memang dah ada benda tu kat sana. Masuk kau? Dorang tak kacau. Kira macam yang kisah yang BTO aku pernah cerita kat kau tu. Yang mana? Yang satu married couple ni, dia baru beli BTO. And kebetulan pula dia punya BTO tu dah lama orang tak belilah. It's a new house kan. So bila dia masuk pula, dia dapat, kira kan dia punya suami tu baru-baru belajar macam this type of nak ubat-ubat kan lah. So dia pun nak try lah, kira kan macam nak fight lah dia kira kan. Halau ke benda, you know, nak pagar maybe, I don't know. So bila dia cuba tu, dia dekat bilik living room tu tengah cuba, isteri dia dekat hall. So bila dia tengah cuba-cuba, you know, that those ilmu, isteri dia yang kena rasuk. Oh, okay. Jadi kan kira kau nak halau benda tu, sekarang isteri kau yang kena kacau. Oh, gitu. Pasal kau cuba nak kacau aku kacau kau pula. Macam gitu. Okay, so what must we, do you think macam kita kena ada a certain kind of level for us to even try to halaukan ni macam benda? Maybe tak lah. Maybe kalau yang paling basic is azan, you know. Azan kan rumah tu. Pergi ke every type of window, penjuru-penjuru rumah, macam tepi-tepi rumah, you know. Window? As in every corners lah. Every corners lah orang cakap. Okay, corner, literally corner 90 degrees. Tak tahu tak tahu. Okay. Okay. So kalau basic punya kita just azan lah. Kalau kita tak mampu nak buat apa-apa atau kita tak tahu knowledge kan, kita can just call someone yang lebih tahu lah. There's also different type of services yang korang boleh dapat kat internet yang betul lah kan. Kena cari yang betul lah. Yang faktor. Okay. So that's the point of, okay, that's why they're here, right? Macam kat rumah tu. So then kenapa kadang-kadang dia akan kacau kita? Is it because macam, let's say for example lah, aku ada dengar dia kadang-kadang, and it's macam in my head lah. So dulu let's say for example rumah aku ni kan, dulu dia padang. Okay, sebelum any house, sebelum mana-mana rumah dia bina kan, dia padang kan, betul tak? So padang tu let's say dulu rumah diorang. Okay. So bila orang buat construction rumah aku kan, is it saying that macam aku curi tanah kau? So aku tinggal rumah kau. Actually cakap macam they had no right to be there in the first place, is it? Because kita human kan, human being is the Khalifa of the world lah. Okay. Feel out world earth, you know. Okay. So tak semestinya kita curi pun actually. So apa kita pinjam? Bukan pinjam lah, itu rumah kita kan. As in kalau kita tak bina tu rumah dari tanah yang lapang atau padang, kita nak duduk mana kan? So kita betul juga. It's not saying that we curi lah. Okay. So okay, interesting. Tak ada soalan ke Mus? You said it lah. Huh? You have said it. Apa yang we have said it? You. Oh, apa soalan aku tadi? Semua soalan tadi yang kau tanya. Kepala bandar. Okay then okay, this is back, kita move balik kepada part-part yang kena sampuk balik. Okay. So let's say for example, let's say Mus kena sampuk. Okay. kena sampuk dia, bunyi dia lain lah. Tu macam choking 3000. Sorry. Okay, go on. Okay, let's say for example Mus kena sampuk. Okay. Yes. Let's say kau yang pakar dia. Okay, let's say among us, aku yang kau pakar dia. We are in the same room gitu lah. Let's say kita ni bilik dia. Okay, aku sistem kau. Orang call kita, kau datang, Mus yang kena kacau. Okay. Let's say kau dah ubat-ubatkan dia kan. Mana diorang simpan all this macam makhluk? Or like jin-jin ke apa ni semua? Okay, first of all, kalau kita berubat kan, kita there's a certain issue yang kita boleh just halau benda tu belah.
Atau ada certain yang benda ni memang jahat atau just tak nak keluar degil, kita terpaksa bunuh. As in like, bunuh? Yes. Kena aku bunuh mus? As in Macam mana tu kau bunuh jin? Bunuh benda tu lah. Oh, okay. Yang certain surah-surah tertentu lah. Oh. Kalau kau tengok yang aku send kau tu, there's a certain surah. Yeah. Okay, There's a certain event yang dia bunuh gitu lah. Jazul, aku nak tanya, macam kita manusia kena bunuh boleh macam kena stroke lah, cancer lah, kena tikam lah. Kalau jin macam mana? Macam insuran lah, in what sense? Macam diorang kena bunuh. Usually diorang akan baca surah Ruqyah. Okay. Ruqyah tu is a certain surah-surah yang diorang collect. And setahu aku diorang in the form of diorang kena bunuh is kena bakar gitu. By the power of God lah. So when we baca surah Ruqyah, they will feel the heat, is it? Yeah. Okay. Oh, okay. Tu pasal diorang pekik-pekik bila diorang kena dibaca-bacakan ni semua. Yeah. Oh, okay. Okay, then kita move on to pada mana diorang simpan semua ni semua macam makhluk kau rasa? Okay. Pasal aku tengok movie kan, diorang simpan kat telur lah, apalah. Telur. Macam telur bom, sorry. Lain. Okay, yeah. Setahu aku ada yang simpan kat cincin, botol. Cincin mana je? Botol. Tu je kot aku tahu. Ni dua je lah. Ya, kalau phone ke? Cincin bukan cincin yang cincin apa dia panggil? Diamond. Bukan. Belian. Yang cincin kat Causeway Point bukan tau. Kira cincin yang ada batu tu. Yang kau suruh pakai mus dulu. Ya. Oi. Oh, yang warna hitam ada hijau. Tapi tak semestinya semua orang yang bercincin yang batu tu kira kan ada benda lah kan. Ya, tapi usually apa yang aku tahu is certain cincin yang ada benda tu lah. Aku ada story guys. Okay, pasal silakan. cincin batu lah yang aku punya dulu. Okay, silakan. Okay, cincin batu aku ni atuk aku bagi aku lah. Dia warna hitam. Jadi macam pasal jari aku besar kan. Jadi aku always wear dekat apa this finger? Ring finger. Okay. Ring finger atau aku punya pinky lah. Okay. Jadi macam there was a time aku hilang ni cincin. Okay, there was a few times lah aku hilang ni cincin. Okay. Dekat luar, bukan dekat rumah dekat luar. Kau confess kat semua orang. Okay. Okay. Back to the story again. Okay, continue. Okay, jadi ni cincin aku lost it a few times dekat luar. But you always come back to me. Selalu. Mana kau selalu jumpa? Kat bag kau ke, bag rumah kau ke? Isi dia kat dalam bag. But aku terang-terang aku tahu tau yang aku hilang dekat luar. Macam aku takkan letak dalam bag ke apa, just hilang dekat luar. Macam mana kau tahu? Okay, let's say for example, macam give a scenario yang kau scenario terlupa. macam aku tengah jalan-jalan dekat luar. Okay. Dan macam aku tengah pakai tu cincin tu. Jadi macam aku dah stop, aku perasan cincin aku hilang. Okay, then kau cari lah. Example lah, aku cari tak ada. Then aku balik rumah, tu cincin ada dekat rumah. Macam mana? Oh shit. There was a few times this thing happen. Wait a minute. Cincin tu masih ada lah? Masih ada dekat rumah aku. Wait a minute. Okay. Tu aku kau tak freak out ke pasal tu? Freak lah obviously. Macam terang-terang aku dah tahu macam ni cincin hilang. Macam tiba-tiba muncul dekat rumah. Jadi yalah, aku tak tahu macam nak explain lah. God damn son. Maybe cincin tu ada barang tak tahu Could be lah. Could be lah Okay, then kita berbalik kepada scenario tadi Okay, let's say pasal cincin Let's say for example cincin tu. Let's say orang tu dah simpan benda tu kat cincin kan. Ada buang kat mana? Cincin aku tak tahu ada orang buang ke tak. Tapi usually aku tahu kalau orang dah simpan benda ni dalam botol ke apa, orang akan buang kat pantai lah. Kalau botol boleh minum air tu lah. Kalau botol boleh minum air lah. Botol minum air? Ya. Boleh minum lah air tu lepas tu. Kau dah kenapa? Asal boleh pula. Benda tu dah ada barang kat dalam botol. Memazir rezeki kau tahu tak? Kalau kau minum, kau try minum. Kau cuba minum. Kau nak tengok kau sihat ke tak? Okay. So diorang sebenarnya buang kan. Dia buang-buang. Okay, so hari tu kita berbual pasal ni kan. So Mus ada cakap laut ni there's a chance it's apa Mus? Istana. Bukan chance bro. It is. So Istana it jin. is. Okay, it is Islam apa? Istana jin. Islam pula. Istana jin. Okay, so korang rasa pasal laut is an istana for jin, right? Korang rasa kalau kita pergi beach sekarang okay, sekarang right now kan, let's say kita pergi beach pukul 9 tak jalan lah, sorry. Kalau kita pergi go 2-3 pagi kan, is there a higher chance of us seeing or kena kacau? Could be lah. Kalau macam bab kena kacau kan, honestly benda ni merata tempat lah. Tak semestinya dekat laut je. Okay. Jadi the chances of you getting kena kacau it's totally up to your iman lah. Okay, then what can I do kan? Apa aku boleh buat korang rasa, atau sesiapa boleh buat untuk rendahkan chances diorang untuk kena kacau?
So, basically kalau kau nak pergi tempat-tempat yang kau tahu akan keras ke, atau maybe just few amalan yang kau boleh buat sebelum kau keluar rumah, you know. Macam cuci kaki, mandi, baca-baca certain surah. Okay. Untuk kira-kira orang cakap surah perlindungan diri lah. Okay. Ya, macam 3 kul boleh load maybe. 3 kul bukan maybe Boleh load. of course lah, dengan kuasa keizinan Allah. 3 kul ke ayat kursi ke, maybe dia akan boleh protect kau dari benda-benda ni terjadi. Okay. So kena rasuk lah maksud aku. Yeah. So you telling me in broad daylight, out of nowhere, let's say aku tengah buat kerja sekarang okay, let's say ni pukul 3 petang, out of nowhere benda tu boleh kacau aku. Aku tak buat apa benda tu tau. Benda tu boleh kacau aku, is it? Yeah, of course. Tapi dia punya high chances of kau kena kacau is of course after maghrib lah, atau senja. Apa tu? Senja. Apa tu? Before maghrib. Oh, senja. Okay. Yes. Why that timing? I don't know. I don't have the correct answer for that lah. Okay. So okay. Aku ada dengar juga, kadang-kadang pukul 3 pagi kan, pukul 3 pagi is the devil's hour. Korang rasa betul tak? Aku pernah dengar. Kau dengar? Aku Kan? pernah dengar. Kan? So aku macam Aku pernah dengar and aku pernah experience. Okay, go on. Okay, silakan kau nak share sikit. So basically aku sekarang dekat NS SCDF. So sebelum kita dapat vocation, kita akan tinggal dekat NSTI for 3 months ke 1 month. Yeah. So aku akan 1 month lah. So aku, kau nampak kan, aku punya jenis badan yang jenis is tebal. So aku tak boleh tidur dekat bunk lah. Kira kan bunk tu kan kipas share kan. Yeah. So aku tak boleh, aku akan tidur kat lantai lah. Kau tidur kat lantai? Ya. Gitu. Dalam bang? Yes, Kat dalam lantai bunk. kau tidur? Yes. Okay. Sebab dia kan lebih cooling lah kan. So every time there's berapa cakap, apa nak cakap macam few occasion yang aku akan terbangun pukul 3 pagi. Selalu? Ya, Ada selalu. Ada times lah. Ya. Selalu aku tengok jam pukul 3. Tapi after that tak ada apa-apa. Jadi aku just pukul 3 terbangun, aku tidur balik atau aku pergi toilet. Macam kau just sadar dekat pukul 3. Yes. Damn. Wow. Dan lagi pun aku tidur kat lantai kan. Mana tahu benda tu terbijak ke apa kan. Sorry. Terbijak. Sorry. Tancap baby. Gitu lah. Okay. So Mus, kau tak soalan langsung Mus? Tak ada lah bro. Langsung Okay. Not now. Okay, then aku nak tanya, korang ada experience lain tak? Macam bukan kena kacau, tapi macam kau pernah nampak orang kena rasuk ke apa ke? Ada tak pernah? Ada. Apa experience kau? Mak aku kena rasuk. Okay, apa je? Okay. Jangan bagi full detail kalau kau tak nak. Macam ringkas pun tak pasal. Okay lah. Then aku tak tahu hari apa this thing happens. But it happens like after maghrib. Okay. Like literally lepas azan terus mak aku kena. Terus? Out of nowhere? Okay, dia that time dalam bilik lah. Tengah tidur pasal dia baru balik kerja. Then dia tengah tidur, then macam after maghrib macam kita dengar something lah kat dalam bilik dia. Dengar macam apa? Dengar macam terpekik. Macam Bukan how to wah. Mengilai. Mengilai. Dia tengah mengilai. Okay, somehow like that lah. Okay. Kita semua adik-beradik semua dekat luar living room. Kau tengah main PS4 ke? Tak lah. Tak. Okay. Tengah tengok TV lah. Okay. Nak tengah tunggu berita kan. That time apa Wheel of Fortune Wheel of Fortune. Tengah tengok Wheel of Fortune lah. Jadi Okay. macam dah dengar mak aku mengilai. Jadi bapak aku straight away masuk dalam bilik lah. Macam aku ingat kan it's nothing lah. Macam mak aku macam nampak lipas ke apa kan. Yeah. Aku fikir macam gitu. Then bapak aku terus macam asal lama sangat kat dalam bilik. Kau keliru lah. Keliru lah. Tu aku terus bangun, aku masuk bilik. Mm. Then nampak mak aku tengah duduk bersila dekat atas katil. Mhm. Dia badan dia tengah hayun kiri kanan. Macam mana? Tunjuk sikit. Tunjuk. Kau tahu lah hayun apa macam mana kan. Tu joget kan. Sorry. Dia ni buat TikTok tadi. So okay, Yeah. just way left to right. Tunjuk sikit demo mus. Demo kan. Demo sikit. Demo. Tak apa lah. Kau ada story lah. Okay. Kata dia. Ya, mak aku tengah hayun badan dia kiri kanan. Biar rambut dia terburai. Macam dia tengah looking downwards. Jadi macam aku dah macam oh shit, what's happening? Oh shit. Ya, aku tak tahu apa-apa Okay. lah. Pasal benda macam it's the first time aku nampak orang kena rasuk, which is happens to be my mom lah. Then macam aku tanya apa macam mana ni, apa nak buat apa ni. Tu macam bapak aku nasib dia ada contact lah. Macam tu orang rawat kan, kena rasuk. Then Bapak aku call lah dia punya member dia yang tahu rawat. So that member dia yang perawat ni datang like 3 or 4 hours later, which is dalam Lama 11 lebih besar. lah. 11 lebih dia datang. Kau buat apa?
Macam kita guard duty lah. Guard duty. Ah, Turn by turn lah. jaga mak aku turn by turn. Dengan adik kau sekali lah. Adik aku tak lah, dia Oh, kecil okay. je. Kau abang kau ya. Aku abang aku, bapak aku. Okay. Jadi macam tengah jaga tu kan, bapak aku buka lah macam surah daripada YouTube, buka Quran lah. Syekh Mishari lah kira kan. Syekh Sudais. Mishari, aku that time tak tahu Syekh Mishari siapa. Dah tahu Okay. aku dah suggest dia. Okay, dah. Let's say bapak kau buka itu kan, kat Hmm. YouTube, kat TV. Let's say bapak kau buka kat TV kan. Ha. Kalau aku buka kat phone, iPad, semua phone keluarga aku, tapi aku mixture macam-macam surah, will it load? Tu aku tak sure honestly. Pasal macam ada mixture of surah tau. Tapi Aku that time keliru bapak juga, aku buka daripada tablet lah. Okay. Tapi macam, tapi betul Kira kan different device ada different surah. effect effect lah. Ya, kau rasa load tak? Tak tahu Tak tahu lah, usually teknologi ni apa yang aku tahu Tak load lah. dia tak seberapa load lah. Okay. Ya. Kalau aku full blast letak bass speaker Kalau tapi kau dia pakaikan mak dia headset pun aku rasa tak load kot. Tak tahu Serius. I don't know. Okay, continue mas. Okay lah. Then perawat ni dah datang pukul 11 lebih. Then dia tanya lah, macam interview lah bapak aku macam what happen ni semua. Bapak aku pun macam kita tak tahu, dia tiba-tiba macam kena rasuk macam lepas maghrib. Then perawat ni dia ada bawa assistant dia. Perawat lelaki is a guy. Then assistant dia is a woman lah. Okay. Okay, jadi diorang dua masuk dalam bilik, macam diorang assess the situation. Tengok, then macam diorang ada baca-baca lah. Aku nak kepo-kepo, tengok masuk. Then Habis? bapak aku halau aku lah. Jadi macam aku tak tahu what's going on in that Tapi room. kau cakap, bapak kau cakap apa? Belang kau. Tak belah lah. Macam cakap bagi diorang macam space lah. Okay. Jadi macam aku good boy, aku duduk luar. Good boy tengok say. TV. Okay. Okay, jadi macam it took like almost 2 hours. 2 jam. 2 jam untuk macam rawat lah, untuk settlekan ni benda lah. Jadi macam nearly 1 AM gitu, perawat tu dengan assistant dia keluar. Macam during that whole procedure kan, that 2 hours, aku dengar mak aku terpekik, macam kena siksa lah. Aku dengar daripada luar pun kesian juga. Jadi diorang dah keluar, macam diorang tak bilang aku lah what happened. Tapi bila diorang keluar, kau nampak diorang penat tak? Penat tak penat lah, macam biasa lah. Macam diorang buat dia lah. Bukan buat dia lah, macam they have the same energy like before they start. Okay. Jadi macam kira sama energy lah. Okay. Habis? Okay, jadi macam diorang tengah berbual dengan bapak aku kat luar bilik. Jadi aku eavesdrop lah. Okay. Okay, jadi aku dengar is benda ni yang rasuk mak aku ni is a Pontianak. Okay. Jadi mak aku kerja nurse. Aku tak nak cakap hospital mana. Jadi macam benda ni macam mak aku selalu jalan the same route bila nak balik. Okay. Jadi Dalam hospital? dekat luar macam Okay. nak jalan balik, dia selalu jalan the same way lah. Jadi benda ni macam dah keep eyeing mak aku for quite some time. Jadi macam on that day dia decided to ikut mak aku balik. Dan lepas maghrib baru kena rasuk. Oh. Jadi aku dengar juga lah, macam perawat ni dia masukkan tu Pontianak dalam cincin. Tu aku macam skeptical lah. Maybe Macam cincin tu yang kau simpan kot? tak lah, tu cincin lain bro. Okay, lain Ni cincin batu dia putih. Oh. Ada colour lain. Okay. So since kau cakap kalau kau kena sampuk, it's normally lepas maghrib kan. Okay. So let's say for example aku memang tinggal tempat paling keras lah dalam Singapore lah, for example. Aku tak tahu mana lah. Okay, let's say for example aku tinggal tepi kubur lah. Okay. Do you think macam chances of aku getting sampuk is very high? Cing 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 cing. Ya aku tahu niat lah. Niat kau. Yang Tapi aku tahu- niat aku tak apa. Aku tinggal kat rumah je. Aku tak kacau siapa-siapa. Okay, then should be fine lah, tak kena rasuk lah. Tapi kau Tapi cakap- the chances are there. Tapi kalau kau cakap gitu kan, kau cakap dengan aku macam this thing will suka kau kan. Let's say rumah aku betul tepi kubur. Banyak show kat situ. Kalau benda tu ada first of all kan, kubur bukan tempat yang seram actually. Hah, serius? Ya, aku pernah pergi kubur malam actually bukan tempat yang seram lah. Oh, apa kubur Memang malam? Nabi Muhammad suruh kita pergi kubur untuk kita bermuhasabah kat sana. Ingat mati Actually dia bukan tempat seram lah, tapi Ingat memang mati, ingat. you never know yang orang maybe buang benda kat sana. Ya. So kalau kau rumah kau dekat tempat yang keras atau dekat tempat kubur, dia maybe ada tempat high chance of kau kena kacau. Memang ada lah. Ya. That's all.
Okay, interesting. Kat sini sekarang ni pun maybe kau boleh kena sempuk sebab kau tengah berbual pasal benda tu kan. Benda tu pun dia boleh dengar kan. You never know kat tingkap tu tengok. Kau jangan Kau Zul. nampak tak? Mana tahu dia tengah diri depan pintu tu. Kau jangan kita tengah duduk depan sini pun kau tak tahu. Korang yang kurang ajar. Aku malam ni tidur seorang, kau tahu tak? Dia tengah birak atas kepala kau pun kau tak tahu. Korang macam-macam. Okay. Then sebelum kita akhir aku sebelum akhiri je, aku ada last question untuk korang dua ke. What's that? Okay. Kalau lah aku kena sampuk sekarang Mus Aku kena sampuk Let's say Zul tak ada. Let's say Zul both have no knowledge on macam nak ubatkan orang. Okay, kau cuma tahu Al-Fatihah je kan. Lepas tu kau perlu tolong kan. Kau sanggup tak lari pergi masjid untuk pergi dekat kita sini? Aku tak sanggup lari pergi masjid lah. Aku sanggup naik Grab lah pergi masjid tu. Siapa? Kau dah sabar aku book Grab. Kau mau naik Grab sini, pergi sana naik balik sini? Ya. Grab lagi. Yalah, dah member kena rasuk takkan aku nak tengok kan, nak biarkan kan. Okay. Sambil kau pergi sana kau maybe makan dulu kan. Makan dulu. Makan kurma dulu ke apa kan. Tapi let's say malam-malam ada ke ustaz dekat masjid? Untuk aku, kalau kau kena rasuk anytime anywhere, tak kisah waktu apa, aku takkan pergi masjid. Aku akan call aku punya konteks macam tu lah. Aku tak semestinya pergi kat masjid lah. Maybe sebab you never know, sometimes kalau kat masjid ni ada yang tahu, ada yang tak tahu ilmu perubatan Islam ni. So it's better that you contact those yang tahu lah. Specifically. Yes. Kau bagi aku kontak kau Zul boleh? Kontak aku ada ke kontak aku? Kontak kau untuk benda-benda gini. Okay. Bukan kontak tu lain kontak tu lain. Boleh. Okay then sorry. Okay, one last final question. Then for example again, aku clear juga. Let's say for example macam ustazah atau ustaz kan. So they offer certain level of knowledge untuk bab Islam lah kan, for their knowledge, right? So betul tak the chances of kena kacau and the people around them that's closest to them is very high? Zul? Apa sih? Engkau ni ada Allah. Sorry, apa kau? Say ustaz. Macam ustaz yang rawat pesakit ni semua kan. Macam dorang kan ada certain level of macam knowledge iman. Let's say macam the highest knowledge is level 10 lah. Jadi macam this level 10 okay lah. Mythical glory ke apa? Let's say okay lah, this ustaz bawa balik. Jadi macam jenis family member dia kena juga ke apa? Okay kan, the chance of them kena kacau is quite high lah. Ini untuk orang yang berubat. Bukan berubat je, ustazah semua. Ustazah ni aku not sure juga tapi aku just sangka baik yang dorang confirm ada amalan-amalan yang tertentu lah yang dorang akan lakukan sebelum masuk rumah ke sambil tengah jalan ke apa kan. Mesti dorang akan lakukan. So dia punya chances kalau dorang amalkan benda-benda tertentu of course low lah. Tapi apa yang aku tahu, yang perubat ni memang after dorang berubatkan orang tu, memang ada chances lah yang benda tu akan ikut dorang balik. So usually sebab aku dengar kisah whereby dorang dah berubatkan orang ni, dorang akan relax dulu dalam kereta ke, pergi kedai ke, beli kopi ke apa kan, duduk lepak bawah blok dulu jap. Jangan just straight away go to home lah. Kirakan to avoid that thing following them lah. Ya gitu. Macam mana kau tahu? Tapi masalahnya kau takkan tahu lah kalau benda tu ikut ke tak. Lah kan, kadang-kadang kau baca rumah kau di pagar pun kadang-kadang benda tu boleh masuk juga, Okay. Just to avoid lah kan. Okay, aku faham. Sebab confirm dorang akan, let's say kau kacau kan, dorang kan, okay, kalau orang tak tahu, jin ni pun ada macam this family system lah. Okay. So kalau kau dah kacau atau kau dah baca certain surah yang menyeksakan, atau kau kacau jin tu yang dalam badan tu, yang dorang tak sepatutnya ada kat dalam badan tu, of course dorangnya family members atau somebody yang kenal lah, dorang kenal as in jin tu akan try to seek revenge lah kan. Anak cucu cicit semua datang revenge. So tapi lah, if it's like that right, then kalau kau cakap gitu kan, let's say orang-orang yang ubat-ubat ni sebenarnya the never ending of kacau is like endless what. But so that's why macam they have a certain procedure or like bab-bab yang benda dia orang buat supaya dia orang tak kena kacau as high lah. Betul kan? Kau mendengar apa siap? Apa dia? Let's say for example macam orang yang ubat ni kan. So let's say
their chances of getting kena kacau, right, it's endless kalau kau cakap itu. High lah. I wouldn't High, say right? endless lah. So that's why they macam have a certain procedure or like benda-benda diorang baca supaya diorang tak kena kacau banyak. Yeah. Is it? Yes. And the people around them lah, of course. Yeah, of course lah. Okay. Interesting. Aku nak tanya satu soalan. Macam kan orang kadang macam dorang pakai benda-benda macam rantai ke cincin untuk protect themselves from this kind of thing. Macam kau kena kacau daripada cincin lain. Syirik ke? Of course lah syirik. Yes, of course it's syirik. Because first of all kau percaya yang benda ni akan protect kau. Except as in kau percaya benda ni akan lebih daripada Tuhan lah. More than that God lah kan. Because first of all benda yang terjadi semua kat kau is dengan keizinan Tuhan kan. So benda the actual person atau orang atau pertolongan yang kau perlu minta is from him lah, from Allah. Ya, betul. Okay. So let's say aku pakai gelang lah. Kau tahu yang gelang saya pakai yang warna silver tu kan. So benda tu tak kuat. So macam mati-mati kalau kita lepak, aku cakap kau tak takut lah, benda ni akan jaga aku. Kau akan sound aku cakap benda tu syirik. Maki kau bukan sound je, aku akan jalan tangan dan cakap kau akan tu benda kau pecahkan, kau limpah. Maybe not. Tapi it's very wrong, right? Yeah, because you're supposed to believe that God will protect you rather than anything else, right? Okay lah. Itu akhirnya untuk episod kali ini. Sama-sama kan aku cakap last. Kalau korang nak tahu certain services yang buat perubatan Islam ni, there's few yang aku kenal, which is kalau kat Instagram is Tamil Khaw, Ustaz Tamil Khaw dengan Ustaz Fadli Rosli. Macam nak eja tu Zul, Tamil Khaw tu panjang je. Nanti maybe Dan boleh edit atau letak dia punya nanti maybe aku IG akan letak letak kan. Ni bukan sponsor untuk dorang kan. Aku bilang Just to help one another Muslim. Alright. Okay. Alright. Okay lah, itu akhirnya untuk episod kali ini. Korang ada apa-apa perkataan tak untuk para pendengar-pendengar di luar sana? Any last words for them? Happy National Day. Happy National Day. Nanti otak kau ini kalau kuah Friday, National Day ke apa? Betul cakap. Belated lah. Kepala otak kau. Zul, any last words for them? Jangan kena sampuk lah. Jangan pergi tempat yang keras-keras lah maybe. Jangan cari naas je. Jangan cari naas lah Okay lah, kalau korang boleh ambil episod kali ini sebagai pengajaran atau experience, sila just ambil this as a pinch of salt lah. We just sharing our experience and from what we know lah, our knowledge. Kalau korang nak tahu lebih, korang boleh sila just do your own research through Google ke apa, pandai-pandai korang lah. Aku mana tahu kan. So yalah, of course one last shout out to my sponsor Istiqomah Terror. We have Istiqomah Terror kat Malaysia. Setiap minggu dia akan post up every macam baju baru, seluar baru, topi baru, bag baru. Joy, lu kena check Joy. Betul lah Mus? Joy siapa? Joy, lu selalu pakai Joy mah. Betul lah. So and of course follow our Instagram @ye-je. And kali ni aku bersama kawan aku Mus. Nama kau apa? Musa. Ustaz Fadli. Kau dah cakap dah, aku cakap lagi. sorry. And dengan itu, terima kasih untuk mendengar. Korang akan dengar aku dan episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.